Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kita sekali lagi untuk pembincangan forum bagi MS10 kumpulan 1. Forum kali ini berkaitan dengan makanan halal dan thayyiban. Forum pada saya tajuk forum ni dah cukup menarik dah cukup menarik untuk kita tengok apa yang ada panel 1, ada panel 2 rungkaikan tentang makanan halal. Sebab cerita pasal makanan, benda ni masuk dalam badan, masuk dalam diri kita. Benda yang baik yang kita makan, benda yang tidak baik yang kita makan, apa dia punya kesan dan sebagainya. Jadi saya tak nak membuang masa, kita akan dengar rungkaian ataupun kita diskusi berkaitan dengan makanan halal. Jadi saya persilakan ahli panel kita, moderator pun nampak dah bersedia. Nampaknya moderator sudah bersedia. Saya persilakan kumpulan 1 MS10 untuk membentangkan forum mereka yang bertajuk makanan halal. Dipersilakan. Dengar. Dah. Cuba suara. Tengok mesej. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Allah, salam kasih dan salam sayang. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana limpah kurnianya kita bersama-sama dapat berkumpul untuk bersama-sama mendengarkan forum berkenaan tajuk makanan halal. Bersama saya, moderator Muhammad Umar Hakim bin Rizman, dan bersama-sama ahli panel akan membincangkan tajuk yang berkenaan isu pada masa kini hangat diperkatakan berkenaan makanan halal. Sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita pada hari ini, kita sedia maklum bahawa isu makanan halal yang sudah menjadi darah daging dalam diri umat Islam. Kita sebagai umat Islam, kita perlulah melihat aspek tentang makanan halal ini dalam skop yang besar, kerana kita tidak boleh memandang rendah terhadap perkara ini supaya kita dapat bersama-sama membantah ataupun mengelakkan daripada berlakunya benda yang menyebabkan keturunan kita akan menjadi rosak. Dengan adanya forum ini, kita dapat membincangkan tentang masalah yang dihadapi oleh seluruh umat Islam berkenaan makanan halal. Sebelum kita mengupas tajuk kita dengan lebih mendalam berkenaan isu ini, kita mahu memperkenalkan ahli panel kita yang pertama, iaitu Dr. Amirah Aisyah binti Ahmad Suhaili, dan panel kedua kita ialah Dr. Nur Najwa binti Baharudin, yang akan bersama-sama kita untuk menerangkan berkaitan hukum-hukum ataupun sesuatu masalah yang dihadapi oleh umat Islam pada zaman kini. Sebelum kita membuat pembicaraan lanjut, adakah umat Islam tahu apakah maksud sebenarnya maksud halal itu? Dalam kamus fiqh mengatakan perkataan halal ini maksud benda yang dimakan ataupun yang halal untuk digunakan. Seterusnya, makanan halal ini juga kita boleh jelaskan dengan sesuatu bahan yang suci ataupun bahan yang baik yang kita boleh gunakan atau kita makan ataupun kita mendapat hasil dapat dari makanan itu dan tidak melanggari syariat Islam. Berkenaan maksud dan tarifan yang lebih lanjut, kita mahu bertanya kepada ahli panel yang pertama, apakah sebenarnya maksud halal ini dalam Islam? Dan bolehkah doktor terangkan serba sedikit maksud atau tarifan halalan thayyiban yang sering kita dengarkan di seluruh umat Islam telah mengatakan halalan thayyiban, tapi kita tidak tahu apa maksudnya. Dipersilakan panel 1 untuk menerangkan tentang apakah maksud halalan thayyiban.
Terima kasih Tuan Moderator. Perkataan halal ini juga daripada kalimah Arab yang bermaksud dibenarkan atau dibolehkan. Penggunaan perkataan halal ini adalah berdasarkan firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 172 yang bermaksud, "Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari benda-benda yang baik, yang halal yang telah kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika betul kamu hanya beribadat kepadanya." Selain itu, makanan yang halal juga sering dikaitkan dengan konsep halalan thayyiban. Dari konteks halalan thayyiban pula, kata terbitan daripada perkataan thayyib yang bermaksud sesuatu yang baik dan suci. Menurut Ibnu Khatir dan As-Sabuni yang merupakan ulama tafsir, halal merujukkan kepada apa yang dihalalkan oleh Allah SWT, dan thayyiban pula ialah sesuatu yang dihalalkan dan diambil mengikut keadaan kesihatan seorang. Setelah mendengar penerangan daripada Dr. Amirah, kita tahu bahawa halalan thayyiban ini bermaksud daripada kata terbitan, iaitu perkataan thayyib yang bermaksud baik dan suci. Sememangnya halalan thayyiban ini juga bermaksud makanan halalan thayyiban ini bermaksud makanan ataupun benda yang halal lagi suci dari segi kandungannya ataupun daripada tempat dapatnya makanan itu. Okey, untuk seterusnya, kita mahu bertanya kepada Dr. Amirah sekali lagi. Untuk apakah contoh benda yang kita boleh makanan ataupun haiwan yang kita boleh kaitkan dengan halalan thayyiban ini? Mohon pencerahan. Terima kasih Tuan Moderator. Seperti yang sedia maklum, menurut Syed Sabiq, makanan halal terdiri daripada dua jenis, iaitu benda yang tidak bernyawa seperti tumbuh-tumbuhan dan benda yang bernyawa seperti haiwan. Setiap yang tidak bernyawa adalah halal kecuali yang bernajis, memudaratkan atau memabukkan. Manakala haiwan yang bernyawa halal pula terbahagi kepada tiga, iaitu haiwan di laut, di darat dan di udara. Maka boleh tak Dr. Amirah terangkan contoh-contoh haiwan yang kita boleh makan yang berada di darat ataupun di air? Adakah kesemuanya semua haiwan-haiwan ini boleh dimakan begitu saja ataupun adakah haiwan ini tidak perlu diperlakukan apa-apa? Mohon pencerahan. Baiklah. Haiwan di darat ini hukum asalnya dibolehkan selagi tidak ada dalil yang mengharamkannya. Contohnya binatang an'am seperti unta, kambing, lembu ni hukum dia halal berdasarkan firman Allah SWT dalam surah Al-Kafir ayat 79. Mafhumnya, Allah yang menjadikan binatang ternak bagi kamu, sebahagian di antaranya untuk kamu menunggangnya dan sebahagian lagi untuk kamu makan. Mengambil manfaat daripada haiwan ternakan dengan mengambil dagingnya, meminum air susunya, menggunakan kulit dan menunggangnya. Haiwan laut pula, haiwan buruan yang terdapat dalam air seperti ikan sotong dan sebagainya adalah halal dengan syarat ianya tidak beracun, memudaratkan dan memabukkan. Hukum bagi haiwan laut ini adalah berdasarkan firman Allah SWT yang bermaksud dihalalkan bagi kamu binatang buruan laut dan makanan yang didapati dari laut. Okay, terima kasih kepada ahli panel. Menurut apa yang diterangkan oleh Dr. Amirah tadi, bahawa kita terdapat dua jenis binatang iaitu binatang dari darat, iaitu binatang alam. Binatang alam ini kita boleh jumpa dekat di serata tempat di seluruh negara Islam atau negara bukan Islam. Tapi perbezaannya adalah binatang itu dimakan dengan cara yang dengan halal ataupun haram. Yang kedua, kita boleh dapat tahu daripada contoh makanan daripada laut juga kita boleh jadikan sebagai makanan. Sama berdasarkan firman Allah sebentar tadi yang disebutkan oleh Dr. Amirah tadi, segala buruan laut halal dimakan kecuali binatang itu adalah binatang daripada buruan binatang yang tidak beracun ataupun binatang yang memudaratkan kita haram makan. Seringkali kita juga dapat dengarkan tentang penyembelihan ataupun tempat-tempat penyembelihan yang telah ditutup ataupun penyembelihan yang tidak diluluskan oleh pihak kerajaan.
sering berluasa di negara Islam, contohnya terutamanya di negara Malaysia. Saya mahu buka soalan kepada Dr. Amira, bagaimanakah perkara-perkara sebegini boleh berlaku di kalangan umat? Adakah kita ni hanya melakukan sesuatu tu dengan tanpa ilmu ataupun dengan cara yang salah? Mohon pencerahan. Terima kasih Tuan Moderator. Konsep makanan halal ni kita dapat luaskan dari segi penyembelihan binatang. Kerana penyembelihan binatang ni aspek utama dalam menentukan status hukum binatang yang dimakan. Oleh yang demikian, umat Islam menitik beratkan pemasangan binatang yang tidak disembelih menurut syariat Islam. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 118 yang bermaksud, maka makanlah dari sembelihan binatang-binatang yang halal yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, jika benar kamu beriman dengan ayat-ayatnya. Situasi di mana pihak atasan membendung kegiatan penyembelihan yang salah ni disebabkan faktor haiwan yang halal dimakan dagingnya namun tidak halal dimakan disebabkan oleh penyembelihan yang tidak mengikut syarat yang ditetapkan. Maka haiwan yang tak tersembelih tersebut dikira sebagai bangkai dan haram untuk dimakan. Oleh itu, hikmah pensyariatan penyembelihan ni untuk membezakan daging yang halal dimakan dan haram yang dimakan. Terima kasih. Jadi daripada pencerahan tadi sudah terang lagi bersuluh bahawasanya pengaruh makanan halal ini sangat memberi kesan kepada individu Muslim, terutamanya kanak-kanak remaja pada masa kini. Konsep-konsep halal ini perlulah dipraktikkan di kalangan seluruh umat Islam, terutamanya ibu bapa yang perlu mempraktikkan konsep makanan halal ini kepada anak-anak supaya kita dapat membentuk generasi yang lebih baik daripada benda-benda yang haram dilakukan. Konsep halal ini juga kita boleh tahu dia telah memberi banyak menekankan tentang beberapa pentingnya kebersihan dan kandungan yang kita makan itu. Serta kita boleh menjaga kesihatan badan dan dari segi rohani dan jasmani umat Islam untuk melakukan ibadah ataupun aktiviti seharian dengan lebih baik. Jadi kita sebagai umat Islam perlulah mencari makanan yang halal dan tidak memandang perkara itu dengan ringan, kerana makanan ini kita perlulah cari dengan yang halal dan kita bukan hanya mengikut nafsu untuk memilih makanan tersebut. Okay, soalan terakhir untuk Dr. Amira. Bagaimana pula jikalau kita mengambil makanan yang haram itu dalam keadaan yang kita sedang darurat? Sebagai contoh, kita berada di hutan. Jika kita tidak mempunyai makanan ataupun minuman untuk kita hidup, bagaimanakah jika terdapat binatang, hanya ada binatang yang haram saja? Apa yang kita perlu? Apakah hukum kita makan makanan tu? Mohon pencerahan. Apabila darurat seperti dalam contoh Tuan Moderator tadi, seorang itu terlibat dalam keadaan yang terdesak, di mana bila seorang itu tak melakukan hal tersebut, dia akan membahayakan keselamatan dan nyawanya. Allah berfirman lagi, haram memakan bangkai, darah, makanan sembahan berhala dan barang siapa yang terpaksa, Allah memaafkan. Hanya dalam keadaan darurat atau mudarat sahaja. Contohnya, yang di dalam hutan itu, seorang merasakan sangat lapar dan kehausan. Namun, makanan yang ada ketika itu hanyalah makanan dan minuman haram. Tujuan dia nak minum tersebut adalah untuk menghilangkan rasa haus. Maka dalam situasi ini, hal ini diperbolehkan. Jelas daripada huraian tersebut, aspek pemakanan diberi penekanan oleh Al-Quran. Setakat ini sahaja ulasan dan kupasan dari saya tentang takrif makanan halal dan thayyiban dan ciri-ciri makanan halal. Saya serahkan semula kepada saudara moderator. Terima kasih. Ini bermaksud jikalau kita berada di hutan, jika kita tiada bekalan makanan dan terdapat seekor haiwan ataupun binatang yang haram, jadinya kita boleh makan dengan tujuan kita hanya untuk mengisi perut, bukan untuk kenyang, tetapi untuk mengisi perut sekadar untuk hidup.
Okay, terima kasih kepada Dr. Amira kerana memberi penjelasan yang sangat mendalam berkenaan isu makanan halal pada zaman kini. Seterusnya kita teruskan segmen kita dengan bertanyakan soalan kepada Dr. Nur Najwa binti Baharudin yang akan membantu kita dalam menangani isu berkenaan makanan halal ini. Pada masa kini, banyak remaja, majoritinya remaja umat Islam mengambil ringan ataupun mengambil mudah tentang isu pemakanan ini. Kerana pada masa kini terdapat banyak makanan yang kita tidak tahu status halalnya ataupun haram ataupun syubhah. Jadi umat remaja ini dia hanya mengambil keputusan berdasar nafsu dan mengikut kelazatan makanan itu saja, tapi tidak memikirkan tentang apakah statusnya, halal ke, haram ke ataupun syubhah. Jadi perkara ini kita harus bendung dari awal, sebab dengan perkara ini kita boleh menjadikan generasi kita pada masa hadapan akan menjadi musnah, dan makanan yang haram dan makanan yang halal akan bercampur dalam darah. Jadi saya mau membuka soalan kepada Dr. Nur Najwa berkenaan apakah kesan yang kita boleh dapat daripada pengambilan makanan yang haram itu tanpa memikirkan hukum yang telah disyariatkan dalam Islam. Mohon pencerahan. Terima kasih kepada Tuan Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia kepada ahli panel dan sidang hadirin yang dihormati. Soalan yang amat menarik juga ya dari Tuan Moderator. Saya akan menerangkan satu persatu dengan lebih terperinci bagi merungkai persoalan tersebut. Dalam konteks masyarakat Islam, pengambilan makanan yang halal amat penting kerana ia memberi kesan terhadap ibadah yang kita laksanakan. Contohnya, Allah tidak akan memperkenankan doa seseorang hambanya yang mengambil makanan daripada sumber yang haram. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, mafhumnya, wahai sekalian orang yang beriman, makanlah makanan yang baik yang telah kami beri rezeki kepada kamu. Kemudian baginda menyebutkan seorang lelaki yang jauh perjalanannya, kusut rambutnya, berdebu mukanya. Dia menghulurkan tangannya ke langit lalu berdoa, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Padahal makanannya haram, minumannya haram dan pakaiannya juga haram dan disuapkan dengan perkara-perkara yang haram. Maka bagaimanakah akan diperkenankan doanya? Hal ini membuktikan bahawa hubungan makanan sangat berkait rapat dengan ibadah kita. Oleh itu, saya akan merungkai sedikit sebanyak berkaitan dengan kepentingan makanan halal. Pertama sekali, makanan halal akan menyihatkan tubuh badan kita. Kesihatan tubuh badan merangkumi aspek fizikal, rohani dan mental. Pemakanan yang baik dapat mempengaruhi pemikiran seseorang. Ini kerana dengan makanan yang halal, ianya lebih bersih dan tidak mempunyai bahan-bahan yang mampu merosakkan akal fikiran dan tubuh badan kita. Ia membolehkan seseorang itu melakukan aktiviti sehariannya dengan lebih efisien dan bersemangat. Pemilihan makanan yang halal ini bertujuan untuk Pemilihan makanan yang halal ini bertujuan untuk memastikan makanan itu tidak memberi mudarat kepada seseorang umat manusia. Seperti yang kita tahu, manusia kini begitu terdedah kepada pelbagai jenis makanan dan minuman yang rata-ratanya datang daripada negara bukan Islam ataupun diusahakan oleh orang-orang bukan Islam itu sendiri. Ini pasti menimbulkan banyak tanda tanya kerana ianya diakui bukan mudah untuk kita mengenali asal-usul sumber bahan tersebut, atau dengan kata lain tidak mudah untuk kita mengetahui masalah bahan tersebut. Seterusnya, apabila kita makan daripada sumber yang halal, kita akan terhindar daripada perkara-perkara yang mungkar. Hal ini demikian kerana makanan yang halal amat penting dalam menjaga kewarasan akal fikiran kita. Sebagai contoh, jika seseorang itu meminum arak, lalu ia akan membuatkan peminumnya melakukan sesuatu perkara yang mungkar. Bila dia minum arak, dia mabuk. Bila dia mabuk, mungkin dia akan melakukan perkara-perkara seperti berzina dan sebagainya.
Walau bagaimanapun, arak boleh diminum dalam keadaan darurat seperti yang diperkatakan oleh panel 1 tadi. Jika kita berada dalam keadaan darurat dan yang ada pada kita cuma sebotol arak saja dan arak itu diharuskan untuk kita minum supaya mengelakkan berlakunya kemudaratan tubuh badan. Bukan itu saja, baru-baru ni tular mengenai seorang pemandu yang mabuk yang membawa kereta sehingga tercetusnya kemalangan. Perkara ini sangat menyusahkan semua pihak kerana pemandu itu tersebut melanggar pihak yang tidak bersalah. Jadi, sebagai mukmin yang mulia, renung-renungkanlah perkara ini demi masa depan generasi yang mendatang kerana Islam amat menitik beratkan soal makanan dan minuman itu kerana ia akan menjadi darah daging yang akan menentukan sifat dan kriteria individu tersebut. Dan yang terakhir, makanan halal dapat menghindari diri kita daripada mendapat penyakit yang berbahaya. Saya yakin anda semua mesti tertanya-tanya apakah kenapa khinzir itu haram untuk dimakan dalam Islam. Para hadirin sekalian, rahsia di sebalik pengharaman atau larangan Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran terhadap makanan-makanan yang jelas haramnya dimakan telah pun dibongkar oleh kajian saintis pada masa kini. Misalnya, Allah Subhanahu Wa Taala telah mengharamkan daging khinzir kerana kajian saintis membuktikan bahawa terdapat cacing pita dan virus JE iaitu Japanese encephalitis dalam khinzir. Kedua-duanya dikatakan sukar untuk dibunuh kerana ia mampu menjadi kepada bentuk yang lebih berbahaya kepada manusia. Ia akan hidup di dalam perut dan sukar untuk mati. Oleh itu, kita sebagai umat Islam yang mulia dilarang untuk memakan daging khinzir ini kerana ia akan memudaratkan kesihatan kita ya. Bukan itu saja, ibadat kita juga sukar untuk diterima oleh Allah dan sekaligus melemahkan pembinaan generasi masa kini yang cemerlang. Para hadirin yang dihormati, impak apabila pembinaan generasi yang lemah akan mengakibatkan generasi ini tidak mampu membimbing masyarakat ke arah yang lebih maju pada masa akan datang. Islam telah pun menekankan kepentingan tabiat pemakanan ini sejak dari awal dulu. 14 abad yang lepas, berbanding sesetengah badan-badan kesihatan yang hanya cuba membuktikan sesuatu benda itu mempunyai kesan baik dan buruk. Maka benarlah jika Allah memerintahkan kita tentang sesuatu perkara itu, ada hikmah dan ada akibatnya. Maka generasi kini wajiblah mengikut syariat dan sunnah Rasulullah termasuklah dari segi makanan dan minuman kerana telah mendatangkan pelbagai kepentingan kepada semua dalam pembinaan generasi masa kini. Sekian daripada saya, Tuan Moderator. Penerangan yang sangat padat daripada Dr. Najwa. Daripada penerangan tadi, kita boleh ambil iktibar bahawa pengambilan makanan yang halal ini banyak memberi kesan yang baik kepada kita dari segi sihat tubuh badan ataupun dari segi kehidupan. Kesan yang kita boleh kupas daripada kita memakan makanan yang halal ini adalah kita dapat menyihatkan tubuh badan kita dengan membina generasi yang cergas dan aktif, terutamanya kepada kanak-kanak yang remaja yang sedang bergiat aktif dalam aktiviti-aktiviti yang sedang dijalankan. Jadi dengan mengambil pemakanan yang halal itu, kita dapat menjadikan badan kita sihat dan kita boleh menjalankan tugas itu dengan secara lebih efisien. Dan selain juga kita boleh dengan memakan makanan yang halal, kita dapat menghindar diri kita daripada melakukan dosa ataupun menghindarkan diri kita daripada melakukan mungkar. Ini kerana apabila sebagai contoh, ada satu keluarga, ibu bapanya telah memberikan makanan yang haram ataupun sesuatu benda yang tidak halal kepada anak-anaknya sejak dari kecil dan sehingga besar, ini akan memberikan kesan yang sangat besar kepada perangai ataupun sifat anak itu. Kerana dengan mengambil makanan yang haram mungkin terdapat kandungan yang bahaya ataupun kandungan yang tidak dibenarkan dalam Islam. Ini akan menyebabkan perangai anak akan berubah dari mengikut umur. Setiap perkara yang dihalang dalam Islam ini bukannya hanya saja ataupun
hendak mengongkong ataupun hendak menyekat. Tetapi hukum-hukum yang diberikan ni terdapat setiap hukum yang dikeluarkan terdapat ada faktor yang menghalangnya. Bercontoh cacing pita tadi. Kita memakan khinzir, di dalamnya ada cacing pita yang menyebabkan tubuh badan kita akan menjadi rosak ataupun dimakan oleh cacing pita. So jadi daripada sini kita dapat tahu, kita dapat buktikan bahawa satu hukum tu tidak ada hanya bukan saja tapi terdapat faktor yang mengharamkannya. Sebelum kita mengakhiri perbincangan kita pada hari ini, kita mahu bertanya sekali lagi kepada Dr. Amirah. Apakah akibat yang kita boleh dapat daripada pengambilan makanan yang haram secara berkala ataupun secara berhari-hari? Mohon cerai. Terima kasih Tuan Moderator. Allah SWT selalu memerintahkan umatnya untuk sentiasa memakan makanan yang halal. Sebagaimana disebutkan daripada surah Al-Baqarah ayat 168. Yang bermaksud, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan kerana sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Antara akibat memakan makanan yang haram tersebut adalah yang pertama, doa-doanya tidak dimabulkan. Seseorang yang memakan makanan haram, doa-doanya tidak didengarkan dan dikabulkan oleh Allah SWT. Hal ini sejalan dengan hadis Rasulullah SAW dari hadis riwayat Muslim. Rasulullah bersabda, seorang lelaki melakukan perjalanan jauh, rambutnya kusut, mukanya berdebu, mengarahkan kedua tangannya ke langit dan mengatakan, Ya Rabbi, Ya Rabbi, seperti yang dikupaskan oleh panel kedua. Yang kedua, makanan haram dapat merosakkan akal dan hati. Makanan yang haram dapat mempengaruhi hati dan fikiran seseorang. Dengan memakan makanan haram, hati seseorang dapat cemari dan hal ini juga mempengaruhi kekhusyukan dalam beribadah termasuk ibadah solat. Makanan yang haram juga dapat mengeraskan hati seseorang sehingga tidak mampu melihat kesusahan orang lain dan enggan membantunya. Seterusnya, amalan tidak diterima kepada sesiapa yang tergiat dalam memakan makanan haram. Sesiapa pun di dalam umat Islam yang memakan makanan haram, maka amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah SWT dalam tempoh waktu 40 hari. Seperti yang diceritakan di dalam hadis riwayat At-Tabrani. Seterusnya, makanan haram yang dimakan akan dibawa ke neraka. Makanan haram yang dimakan oleh seseorang akan berubah menjadi daging dan daging tersebut dapat membawa seorang ke neraka. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW tentang mereka yang memakan makanan haram berikut ini. Tidaklah tumbuh daging dari makanan haram kecuali neraka yang lebih utama untuknya. Yang dipetik oleh hadis riwayat At-Tirmidzi. Bagaimana pula dengan pencerahan daripada panel kedua kita, iaitu Dr. Najwa. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Antara akibat lain daripada makan makanan yang haram, ia akan mengurangkan iman dalam hati seseorang itu. Dengan mengambil makanan haram, tidak hanya menimbulkan titik-titik hitam di dalam hati dan akal, tetapi juga pada iman seseorang itu. Makanan dan minuman dapat mengurangi iman seseorang dan mengganggu ibadahnya sebagaimana hadis tentang peminum arak yang berikut. Tidaklah seorang peminum khamar ketika ia minum khamar termasuk seseorang mukmin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan seterusnya, apabila seseorang itu memakan makanan yang haram ataupun datang daripada sumber dan ciri yang haram, akan berlakunya keturunan yang rosak.
Seseorang yang memberi anaknya makan dengan makanan yang haram tidak akan mendapat kebaikan. Sebaliknya, makanan haram tersebut dapat merosakkan akhlak dan kebaikan yang ada pada diri seseorang anak tersebut. Inilah sebabnya kenapa orang tua dilarang memberi makanan yang haram ataupun menyuap makanan yang haram kepada anak-anaknya. Kerana anak akan menjadi sukar untuk diatur dan cenderung untuk melakukan pemberontakan. Dan yang terakhir, makanan yang haram juga akan menzalimi diri kita sendiri. Makanan yang diharamkan oleh Allah mengandungi mudarat dan keburukan yang memberi kesan buruk kepada tubuh badan kita sendiri. Contohnya yang saya sebutkan sebentar tadi tentang kewujudan cacing pita dan virus JE iaitu Japanese encephalitis yang akan merosakkan organ hati dan organ tubuh lainnya. Akibat makan makanan haram sangatlah tidak baik dan oleh sebab itu sebagai Muslim kita harus sentiasa memakan makanan yang halal dan memberikan anak-anak kita makan daripada rezeki yang halal. Terima kasih kepada Dr. Amira dan Dr. Najwa yang telah memberikan kupasan yang sangat mendalam berkenaan apakah akibat apabila kita mengambil makanan haram itu. Kita terlihat daripada penerangan tadi sungguh dahsyat akibat yang kita tertimpa pada diri kita, diri anak-anak dan diri generasi kita. Kerana apabila kita menjadikan makanan haram itu sebagai makanan rutin harian kita. Dan ibu bapa juga tidak mengendahkan tentang perilaku anak-anak yang mengambil makanan haram. Contohnya apabila apabila anak-anak mencuri untuk mendapatkan makanan ataupun makanan ringan, kita hanya mengendahkan saja tanpa menegur ataupun memperhatikan anak-anak kita. So daripada sini ia akan menyebabkan akal dan fikiran dan hati anak-anak menjadi rosak sejak kecil lagi. Sebelum kita menutup forum kita pada pagi ini, kita mahu membuka beberapa soalan kepada para hadirin dan hadirat sekalian untuk bertanya soalan dan masalah yang dihadapi oleh segelintir umat Islam yang tidak dapat menyelesaikan masalah itu dengan sendiri. Mohon perkongsian. Soalan daripada saudari Nadira Hani yang bertanyakan, maaf, saya ada soalan yang hendak diajukan. Apakah hukum memegang tin arak ataupun botol arak? Apakah hukumnya? Mohon pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan yang cukup menarik daripada saudari Nadira Hani. Baiklah, hukum memegang tin arak ataupun botol arak adalah tidak najis. Hal ini kerana contohnya jika kita hendak membeli arak di sesuatu kedai dan kita mengeluarkannya, selalunya arak ni daripada peti sejuk dan kita keluarkan dan terdapat titisan-titisan air. Proses yang berlaku ialah proses kondensasi. Jadi yang keluar hanyalah air. Jadi yang kita pegang bukan arak tetapi air, jadi hukumnya tidak najis. Ada lagi satu, jika kita terjumpa botol arak ataupun tin arak di tengah-tengah jalan ataupun di tepi jalan, niat kita nak buang dan bila kita niat nak buang dan hapuskannya, hukumnya juga tidak najis. Kerana bila kita sebagai Muslim berjumpa dengan arak, maka wajib untuk kita musnahkan. Saya berharap penerangan ini memberi jawapan kepada soalan anda. Terima kasih. Okey. Kita buka soalan seterusnya daripada saudari Nur Syuhada. Soalannya, apakah makanan itu halal jika disembelih dengan makanan hukumnya apa hukum apabila makanan yang halal itu disembelih dengan oleh orang kafir? Apakah hukumnya? Hukumnya makanan itu dijadikan sebagai
makanan yang haram. Ini kerana mengikut syarak, makanan yang halal perlu binatang an'am perlu disembelih daripada orang Islam. Maka jika orang bukan Islam yang menyembelihnya, ianya menjadi bangkai, maka dia akan menjadi makanan yang haram, iaitu najis. Terima kasih. Kita buka soalan lain. Jika terdapat soalan yang daripada saudara Syafiq Hilmi, soalannya, apakah hukum bagi seseorang yang bekerja di kedai menjual makanan ataupun kek ataupun makanan lain atau yang mengandungi menjual makanan yang mengandungi, mereka orang Islam makan kek yang mengandungi alkohol namun tidak memabukkan. Pencerahan. Baiklah. Larangan meminum alkohol bukan sahaja kerana ianya memabukkan tetapi juga kerana ianya najis. Allah Subhanahu Wa Taala telah menyatakan dalam surah Al-Maidah ayat 90 yang bermakna, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi dan berkorban untuk berhala serta mengundi nasib dengan panah adalah termasuk kepada perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu dapat keberuntungannya. Justru sekiranya kita dapat tahu makanan itu dicemari walaupun dengan setitis alkohol sahaja, makanan itu dianggap sebagai najis walaupun ia bukan ke tahap yang memabukkan. Muslim tidak boleh memakan najis ataupun makanan yang telah dicemari oleh najis. Oleh itu, kita tak boleh makan kek yang yang ada alkohol di dalamnya walaupun setitik. Terima kasih. Seterusnya soalan daripada Nur Atika. Soalannya, bolehkah jika kita minum minuman yang halal yang berkongsi peti sejuk dengan arak? Ini bermaksud jikalau kita meletakkan arak bersebelahan dengan makanan yang halal. Mohon perkongsian. Dalam situasi tu boleh kalau kotak minuman tu dia duduk bersebelahan dengan arak tersebut dan tiada kebocoran daripada kotak minuman arak ni. Walau bagaimanapun berlakunya syubhah jika minuman arak tu bocor. Bila dia bocor, isi kandungan arak tu terkena kepada kotak minuman halal. Hal ini kerana bila berlakunya syubhat sebab sifat kotak ni dia iaitu kertas, mudah untuk menyerap. Bila dia mudah untuk menyerap, ada berlaku kemungkinan keraguan iaitu bila kandungan alkohol tu menyerap masuk kepada kotak minuman yang menjadi halal. Apabila setitik pun alkohol meresap, maka dia akan menjadi najis. Terima kasih. Ini bermaksud jikalau kita bercampur dengan kita meletakkan sesuatu makanan yang halal dengan makanan yang haram, itu tidak haram, tetapi apabila kita mencampurkan, apabila serapan air arak ataupun makanan yang haram itu bercampur dengan makanan yang halal, dia akan menjadi haram. Okey, soalan seterusnya daripada saudari Farisha Izzati. Belum ada. Soalannya, apakah hukum bagi seseorang yang bekerja di kedai yang menjual makanan ataupun minuman haram? Macam mana? Baiklah, bagi menjawab persoalan tersebut, mana? Okey, tak apa. Kami tutup tu. Hukumnya adalah haram kerana jika kita bekerja di kedai yang menjual makanan dan minuman yang haram itu, hukumnya kita dikira bersubahat dengan orang tersebut untuk menjual makanan ataupun minuman yang haram itu. Saya berharap ini memberi penerangan yang cukup untuk anda. Ada soalan lagi? Ada soalan? Cuba dekat.
Jika tiada soalan lagi, saya saya sebagai moderator ingin menutup forum kita pada hari ini dengan habis. Okey, terima kasih daripada kami, saya moderator dan ahli panel atas perkongsian tentang isu makanan halal ini. Terima kasih. Okey, terima kasih semua. Boleh dengar ke? Boleh dengar suara saya? Boleh dengar? Boleh dengar. Okey, baik. Okey, ada juga soalan-soalan yang awak jawab tu kurang tepat sebenarnya. Ada perjanggahan sedikit, tapi tak apa. Yang tu nanti kita akan bincangkan dalam grup WhatsApp. Saya akan menjawab satu persatu soalan yang sesuai sebab masa kita pun tak mencukupi. Tetapi apa yang saya nak sentuh kat sini, tahniah. Satu forum yang menarik, yang saya cukup suka awak bagi rujukan dan juga fakta yang pada saya agak tepat. Kita berbicarakan tentang makanan halal. Jadi sekurang-kurangnya kawan-kawan awak boleh faham apa dia makanan yang halal. Tetapi benda yang saya nak sentuh adalah definisi makanan halal itu sendiri. Apa maksud makanan halal? Okey, makanan halal itu adalah makanan yang tidak mendatangkan mudarat pada kita. Sebenarnya saya ada soalan nak tanya. Okey, kalau awak pergi kepada definisi makanan halal yang tidak mendatangkan mudarat kepada kita, sama ada dalam jangka masa yang pendek atau jangka masa yang panjang. Itu definisi makanan halal. Bukan makanan halal tu makanan yang disembelih, makanan yang tu, bukan maksud dia bukan yang tu sebenarnya. Sebut tentang makanan yang mendatangkan mudarat kepada kita. Contohnya saya nak sentuh ikan ataupun seafood. Sebelum kan dia nelayan tangkap dekat laut. Kemudian dia nak bawa ke darat, dia ambil jangka masa yang agak panjang. Jadi kadang-kadang dia ada masukkan bahan kimia yang tertentu untuk menyegarkan ikan. Dan orang yang makan ikan itu akan dapat mudarat dalam jangka masa yang panjang. Ataupun kita ambil berkenaan dengan ayam. Orang cocok ayam untuk tumbuh saran supaya ayam tu lebih cepat. Sebab awak suka makan ayam kan? Asyik makan ayam je kan? Awak suka makan ayam kan? Jadinya ayam ni 3 bulan dah besar baru boleh sembelih. Tapi dia nak cepat. Nak 2 minggu besar. Jadi dia cucuk untuk injek tumbuh saran untuk ayam tu membesar. Kesannya apabila orang memakan ayam, dia ada mudarat. Kalau dia makan ayam setahun sekali, 10 tahun sekali, tak apa. Tapi kalau awak ataupun anak saya hari-hari nak makan ayam, kan? Anak saya lah, saya tak tahu awak. Anak saya hari-hari nak makan ayam. Tak ada ayam, tak nak makan. Apa berlaku pada usia dia 20 tahun akan datang? Benda tu dia akan masuk dalam badan kita. Okey, tu yang kadang-kadang awak dengar orang umur 40 tahun tiba-tiba kolaps, mati. Organ dalaman dia tak berfungsi. Jadi di sini soalan saya yang saya rasa awak tak sempat nak jawab. Okey, soalan saya untuk saya buka kepada semua ahli panel dan juga audiens berfikir sejenak berkenaan dengan soalan saya. Sebab kita sentuh tentang makanan halal. Makanan halal yang sebenarnya adalah makanan yang kita boleh makan dan makanan itu tidak mendatangkan sebarang mudarat. Okey, tapi apa yang saya kongsikan isu ini tadi, makanan yang contoh saya bagi tahu seperti seafood, ayam, dia mendatangkan mudarat. Jadi, adakah kita tak boleh makan ayam atau kita tak boleh makan seafood? Itu soalan saya. Macam mana kita nak menjawab tentang definisi makanan yang halal? Boleh faham kat situ Okey, itu saja. Saya tinggalkan persoalan misteri. Awak rungkaikan kemisterian soalan saya ni sendiri. Okey, tahniah. Satu persembahan forum yang pada saya cukup hebat. Tahniah dari saya. Terima kasih kerana meluangkan masa. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.